Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, jumpa lagi kita dalam asas sains komputer tingkatan 2. Okey, so lepas kita pergi kepada algoritma kenalan kan. Okey, so kita pergi pada dalam sikitlah algoritma ni. Okey, yang lepas kita buat straightnya. Okey, so sebelum daripada kita teruskan macam ni, kita nak tengok dulu apa dia ada beberapa jawapan yang saya ambil. Kita boleh view sikit jawapan Okey, minggu lepas soalan saya suruh masak nasi Okey, so kita tengok jawapan yang kamu hantar. Okey, cara masak nasi dia kata, mula sukat beras, cuci beras, ukur isi padu air untuk memasak nasi. Detail. Okey, letak periuk nasi dalam rice cooker, tutup periuk nasi, tekan switch on untuk masak nasi. Tamat. Nasi tu masak tak? Tak tahu. Okey, tak apa. Nasi tu tak tahu masak ke tidak sebab dia kata memasak nasi je kan. Okey. Okay, so jawapan nombor 2 ada tengok sini. Okay, so dia kata sini mula. Ambil gambar pun saya ingat. Okay, mula letak beras dalam periuk nasi, cuci beras menggunakan air, letak sedikit air dalam beras, letakkan periuk ke dalam periuk nasi, letakkan periuk ke dalam periuk nasi. Mungkin dia kata rice cooker lah tu kan. Letakkan periuk dalam periuk nasi. Tunggu selama 45 minit. Lama betul dia pakai periuk apa ni. Letakkan nasi dalam mangkuk, hidangkan. Okey. Okey, tak ada kata salah, tak ada kata betul. Tapi inilah dia yang hantar. Okey, inilah flow, maknanya ada perjalanan cerita dia lah yang dia nak tunjuk. Okey. So, cikgu boleh terima semua jawapan yang ada ni, tak ada masalah pun. Okey. Hari ni kita akan pergi detail lagi tentang kita buat struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, dalam satu kita ada struktur kawalan tapi dia ada berlapis-lapis, itu kita namakan dia bersarang lah. Okey, so kita dulu belajar masa tingkatan 1 kita ada belajar satu pilihan. Okey, bila dia masuk dua pilihan, dalam pilihan ada pilihan. Itu maksud dia pilihan bersarang lah. Dalam pilihan ada pilihan, dalam pilihan ada pilihan. Itu banyak kali sarang lagi. So apa tengok macam mana tengok, dia ada syarat. Kalau tak penuhi syarat ni, dia akan pergi kepada tidaklah, dan sampai tidak dia akan ada keluar syarat lagi. Lepas tu baru ada apa dia punya prosedur lepas tu lah, kalau tidak dan kalau ya. Jadi sekarang ni ada dua kawalan. Okey, so kita tengok contoh yang satu lagi ni. Okey, so dia kata sini, tengok dia punya prosedur kod. Mula cari kedai kek, masuk kedai kek. Jika ada kek lapis Sarawak, semak corak kek. Jika menarik, beli. Jika tidak menarik, keluar. Jika tidak ada kedai, keluarlah kedai kek. Okey, so kita tengok cara alih dia macam mana jadi. Mula cari kedai kek, masuk kedai kek. Ada kek lapis Sarawak? Ya, tidak. Kalau tak ada kek lapis Sarawak, dia terus keluar kedai. Dah tak ada kan, nak beli macam mana kan. Okey, kalau ada kek lapis Sarawak, tapi kalau ikutkan sini dia kata masuk kedai kek. Betul lah, jika ada kek lapis Sarawak. Jika ada kek lapis Sarawak, tengok corak pula. Corak cantik, beli. Kalau corak tak cantik, dia keluar terus, tak belilah. So inilah maknanya struktur kawalan berulang. Kawalan apa dia panggil? Struktur kawalan bersarang. Okey. Ini kalau kita gunakan dalam maths lah. So istiar pun boleh ubah. Okey, jika baca X, jika X lebih kecil dari kosong, tanda. Jika tidak X, jika X lebih dari kosong. Okey, so tengok dia punya sudut kod dia. Tengok dia catat alih dia macam mana. Okey, istiar pun boleh ubah X dan tanda. Baca X, maknanya input, kita bagi dia X. Katakanlah kita bagi dia 2. Adakah 2 lebih kecil dari kosong? Tidak. So pergi sini. X sama dengan kosong. Adakah X sama dengan kosong? Tidak. So tanda dia plus, positif. Okey, kalau kita baca sini, baca X, kita masuk X tu negatif. Kita masuk X tu kosong. Adakah X lebih kecil dari kosong? Ya ke tidak? Kalau kita letak X tu kosong, adakah X tu lebih kecil dari kosong? Yalah. So tanda tolak. So dia keluar. So dia ada dua syarat untuk dapatkan
sama ada dia sama dengan kosong ataupun tambah kosong. Okey. Okey, so rasanya boleh faham dah kot. Okey, kita cuba buat satu contoh ni. Aktiviti berfikir, menulis carta alih. Okey, anda adalah satu ketua kepada kumpulan jurujual sebuah syarikat pemasaran. Okey, so dia kata sini commission jualan sebulan. Dia kata kalau jualan kurang daripada 400, commission dia 7%. Kalau 400 hingga 750 jualan, commission dia 10%. Kalau 750 ke atas tetapi kurang daripada 1000, 12%. Kalau 1000 dan ke atas, dia punya commission dia 16%. So macam mana nak buat? Okay, so ni nak buat carta alih. Maknanya kita masukkan jumlah apa input. Okay, bila dapat soalan macam ni, apa yang kamu kena kenal pasti? Yang pertamanya, okay, cikgu copy soalan ni. Okay, aktiviti berfikir ni. Okay, kita paste kat sini. Ini dia ni. Okay. Okay, ni soalan kamu tadi. Okay, so cikgu boleh conteng. Cikgu kalau tak conteng mana boleh. Okay, so bila kalau kamu dapat soalan macam ni, okay, nak tafsir, nak analisis dia, apa benda yang perlu kamu buat? Yang pertama, okay, biasa cikgu akan suruh buat, kita determine, kita kenal pasti dulu input, proses, output. Apa input dia, apa proses dia, dan apa output dia. Okay, so kalau dia nak semak jumlah jualan. Okay, dia nak semak berapa jumlah jualan orang ni jual. Apa input dia? Jumlah jualan lah. Apa proses dia? Darab dengan commission. Okay, so apa output dia? Apa hasil daripada ni? Dia nak apa? Jumlah commission. Okay, so itu tiga benda yang perlu kamu tahu bila kamu nak analisis masalah macam ni. Okay, so kita lukislah dia punya carta alih. Cuba lukis Boleh aku cuba lukis? Okay. Okay, so dengan soalan ni tadi so kita nak mula. Okay, kita mula. Okay, lepas tu kita ambil input lah. Apa input dia? Apa input dia tadi? Jumlah jualan. Okay, so dan kita ada di decision. Apa decision yang pertama? Jika jualan lebih kecil daripada 400, apa jadi? Jika jumlah jualan lebih kecil daripada 400, then apa jadi? Kalau ya, kalau tidak. Okay, so kita ada dua decision kan. Kalau ya, apa jadi? Kalau tidak, apa jadi? Kalau tidak, dia akan pergi ke ini pula. Okay. Okay, so kita copy. Jika jumlah jualan lebih kecil daripada 750, cikgu tak payah ke letak kat sini 400 dah. Tak ada dah. Dia kalau jumlah jualan tu lebih kecil dari 400, dia dah keluar dah sini. Maknanya yang akan teruskan ke sini semua yang 400 ke atas. Sampai mana? Sampai 700. Okey, dan apa proses dia akan berlaku? Okey. So jika jumlah jualan lebih kecil daripada 1000, apa jadi? Ada proses di sini. Dan jika perlukah ada satu lagi decision ataupun selain daripada itu, kita kata jumlah jualan dia mesti lebih daripada 1000. Jadi tak payah ada decision lah. Selain daripada itu, jumlah jualan mestilah lebih daripada 1000. Okay, so kita buat je yang ni adalah proses terus dia. Apa proses dia? Okay, apa proses dia? Commission sama dengan 7%. Okay, soalan dia suruh kira tak? Mengira commission. So bila soalan dia kata mengira commission, jadi kena kira lah. Okay, so proses dia proses pengiraan lah. Okay, so proses pengiraan apa nak buat?
Kita kena bagi nilai pada satu value. Okey, contohnya adalah com lah, senang. Com sama dengan jualan darab apa? 7% kan? 7 per 100. Betul? Banyak sikit. Com sama dengan, kita kata com ni adalah commission lah. Commission sama dengan jumlah jualan darab 7 per 100. Okey. Kalau yang ni, com sama dengan jumlah jualan darab 10 per 100. Kalau yang ni darab dengan 12.5 per 100. Okey, kalau yang ni apa jadi? Darab dengan darab dengan 16 per 100. Lepas tu apa nak jadi? Alamak, mana pergi telur pula. Lepas tu apa jadi? Lepas tu kita kira lah lagi. Okey, so dah kira, kita akan paparkan output dia. Com. Okey, so kita carilah dia punya penyambung dia. Okey, sambung sini, sambung sini juga. Tak. Sorry, banyak. Okey, yang ni pun sambung sini. Okey, habis lagi. Sambung sini pula. Okey, tapi kata yang ni senang. Yang ni keluar lah. Setiap if else mesti ada satu apa? Mesti ada dua dia punya keluar dia. Shape. Okey, ni keluar sini. Yang ni kalau betul ke kalau salah? Yang ni kalau betul, kalau salah. Mana betul, mana salah ni? Jika jumlah jualan, kenapa jadi lagi sini? Kenapa pula lagi? Okey, jika jumlah jualan lebih kecil dari 400, maknanya betul ke salah? Sini. So, kalau betul lah kan? Kalau betul dia lebih kecil daripada 400, commission dia ini. Kalau tidak, commission ni apa? Tak adalah commission lagi. Kalau dia kira lagi berapa jumlah jualan orang ni. So sini adalah betul. Kalau betul, ni pun kalau betul. Ni kalau tidak. Ni pun kalau tidak. Okey. So dah siap ke? Belum lagi. So dia kena ada satu jalan keluar untuk setiap ni. Kat mana kita nak lukis jalan keluar dia? Kat yang mana? Kita pakai line dulu. Sini ke sini. Lepas tu line lagi. Sini akan straight ke bawah. Okey, line lagi. Sini akan masuk sini sebelum com. Okey, ni ada satu lagi. Nak panah ke bawah. Okey, ni akan masuk sebelum dia papa output dia masuk dulu lah. Dah papa output masuk, tak ada guna lah. Okey, yang ni kena sambung. Okey, ingat. Saya benda yang perlu kamu ingat. Sekejap lagi aku tunjuk apa yang selalu salah. So ada mula mesti ada tamat. Tak menyentuh kita punya catat alih ni. Okey. Okey. Patutnya menyentuh lah. Kalau kamu buat dalam kertas, sentuh tau. Okey. So di sini kat mana yang kamu akan selalu salah? Okey, so ini flowchart dia. Ini cara flowchart dia. Jadi kalau macam ni, selalunya kamu akan salah di mana? Yang selalu human error ni. Tak keluar tu payah juga. Okey. So dia kata mula jumlah jualan. Okey, masukkan jumlah jualan. Okey, jika jumlah jualan kurang daripada 100, dia kata kira commission sama dengan jumlah jualan darab 7 per 100. Jika tidak, adakah jumlah jualan dia lebih besar, lebih kecil dari 700? Kalau ya, sini. Kalau tidak, dia akan pergi pula 1000. Okey, kalau tidak tiga-tiga ni, dia akan terus kira mesti lebih daripada 1000. Jadi 16 per 100. Sini ada nak panah patutnya.
Okey, so sini akan ada satu anak panah masuk. Okey, so selalunya kadang-kadang kamu buat kesalahan kamu di sini. Okey, sini keluar. Kan tiba-tiba sini. Kan tiba-tiba ke sini. Kan tiba-tiba masuk sini. Masuk dalam ni. Okey, ingat. Ini proses tak boleh terima dua input macam ni. Salah. Okey, ini salah. Kalau macam ni orang buat macam ni salah. Tak boleh. Ini pun tak boleh. Maknanya kalau jumlah jualan ni dia akan pergi sini, dia akan pergi sini, dia akan sini. Dia akan jadi ralat lah. Okey, so dia akan keluar melalui ni. Okey, tak boleh ada situ. Okey? Okey, ini cara dia. Yang nak buat kawalan berulang. Okey, faham ke tidak panjang cerita dia kan? Bukan senang-senang juga ni. Okey, cuba kamu buat satu latihan. Nanti cikgu akan bagi soalan. Kita tengok soalan dia, tak soalan. Okey, boleh baca? Baca Bukan sistem biometrik. Jika sekolah anda ingin melaksanakan sistem biometrik imbasan cap jari untuk merekod kehadiran murid. Okey. Dia kan ada selesai dah. Okey. Memastikan imbasan jari sah berada dengan data. Memastikan sistem ini menyokong OKU. Okey. Jika murid tiada tangan kanan atau jari kanan, apa murid buat? Okey, bangunkan algoritma. So ada beberapa struktur kawalan yang sini Okey, so cuba buat, hantar, nanti kita bincang jawapan dia. Boleh? Boleh tak? Boleh Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.